أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan sirah untuk 3-1. Pada yang minggu-minggu lepas kita sudah belajar tentang sejarah ataupun sirah berkaitan dengan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim berkahwin dengan isterinya Hajar, isteri yang kedua. Bagaimana berpindahnya berhijrahnya Nabi Ismail dan isteri Hajar ke Mekah Al-Mukarramah. Nabi Ibrahim tinggalkan anaknya Siti Hajar dan Nabi Ismail di tanah Mekah Al-Mukarramah, sehingga bagaimana kita belajar bagaimana munculnya air Zamzam. Jadi hari ini pada hari ini kita akan belajar tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka muka surat yang ke-10, as-safhatu al-ashirah. Muka surat yang ke-10, Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabuhu min jihati abihi. Nasab keturunannya dari belah bapa. Nasab keturunannya dari belah bapa. Huwa Muhammad bin Abdullah. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr bin Fihr bin Malik bin Nawfal bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mutrikah bin Ilyas bin Mudar Ibn Nizar Ibn Ma'ad bin Ma'ad bin Adnan. Ini adalah susul galuh keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sebelah bapa sampai kelah Adnan. Waqad ittafaqal ulama, maka telah bersepakat ataupun telah bersetuju ulama ala anna Adnan, kerana adalah Adnan itu huwal jaddul ashrun, adalah datuk dia yang ke-20, moyang dia ataupun moyang dia yang ke-20 dari Rasul, moyang yang ke-20 kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min zurriyyati, daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah daripada susu galuh keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab Adnan adalah datuk Nabi yang ke-20, moyang Nabi yang ke-20, yang merupakan zuriat daripada Nabi Ismail alaihi salam. Dan Nabi Ismail alaihi salam adalah anak kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, nasabuhu min jihati ummihi. Nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut emak, dari segi mak, di sisi emak dia pula. Aminah bin Wahb bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kalab. Wa kilabun huwal jaddul khamis li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min jihati abihi. Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ini dari sisi ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Kilab, dan Kilab ni adalah datuk yang kelima kepada Rasulullah, moyang yang kelima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min jihati abi, dari bapanya, daripada bapanya. Maknanya Kilab ni sama bertemu nasab keturunan dengan Nabi dengan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada datuk yang pada moyang yang kelima. Makanatu abaihi indal Arab, kedudukan moyang-moyang
kedudukan moyang-moyang ataupun keturunan Nabi Muhammad SAW di sisi Arab. Kedudukan moyang-moyang Nabi Muhammad SAW di sisi Arab. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam min sulalati aba'i kirami. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min sulalati, adalah daripada keturunan, sulalati keturunan, aba'i kirami, daripada keturunan moyang-moyang yang mulia. Keturunan adalah moyang-moyang yang mulia. Wa kulluhum sadatun, dan kesemuanya mereka ni, kesemua moyang-moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah sadatun wa qadatun, adalah ketua. Sadatun ketua, qadatun ketua juga. Walahum makanun makin, dan pada mereka tu makanun makin, ada satu tempat kedudukan yang tinggi di sisi Arab. Maknanya yang kata moyang-moyang Nabi Muhammad SAW ni adalah satu moyang yang mereka ni mendapat kemuliaan di sisi Arab jahiliyah. Maknanya mereka ni dipandang tinggi, ada kedudukan yang istimewa. Wa maqamun bainal arabil azim, mereka ni ada tempat. Wa maqamun bainal arabil azim, dan mereka ni ada tempat di kalangan pembesar Arab. Daripada dia tempat mana dia Nabi Muhammad SAW ni daripada keturunan yang mulia. Waqad tanasala min nikahil masyru', maka sesungguhnya tanasala, berketurunan daripada Nabi ni dilahirkan daripada nikah yang disyariatkan. Waqad tanasala min nikahil masyru', maka Nabi ni lahir tanasala, maka Nabi ni dilahirkan ataupun dilahirkan daripada pernikahan yang disyariatkan, pernikahan yang halal. Kenapa disebut begitu? Kerana zaman jahiliyah dulu zina ni perkara yang biasa. Anak daripada zina ni pun dia anggap seperti anak sendiri. Dia bin kepada bin bapa dia sendiri. Tapi dari segi hukum Islam, anak zina tidak boleh dibinkan kepada bapa kandungnya, bapa zina dia. Tak boleh dibinkan kepada bapa zina dia. Tapi nak menunjukkan kemuliaan ini, Nabi Muhammad SAW dinikahkan, lahir daripada pernikahan yang sah. Maknanya ayah Nabi Muhammad dan emak Nabi Muhammad ni bernikah dengan nikah yang disyariatkan. Walam yakun fi ajdadihi min talawwatha, dan tiada seorang pun daripada datuk-datuk dia ataupun moyang-moyang dia. Walam yakun fi ajdadihi, tadi satu pun daripada moyang-moyang dia ataupun datuk-datuk dia talawwatha, kotor ataupun dicemari dengan tumpahan jahiliyah, bisifahil jahiliyah, tumpahan jahiliyah. Maknanya tiada seorang pun datuk-datuk dia datuk dia moyang-moyang dia ditumpahi ataupun dicemari dengan tumpahan jahiliyah. Maknanya apa yang jahiliyah buat dulu, mana dia tak buat. Minum arak, bunuh anak perempuan, tanah anak perempuan hidup-hidup, maka tak ada benda-benda tu. Jadi wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sampai di sini saja untuk surah kita pada hari ini. Boleh tengok kitab dan salin maksud, fahamkan apakah penceritaan dia. Jadi sebarang persoalan boleh diajukan pertanyaan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.